Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali dalam sesi bicara buku kita, siri ke-11. Setelah 10 siri sesi bicara buku kita tersiar, saya percaya para penonton tentu sudah dapat memahami maksud isi kandungan yang saya sediakan. Dan saudara-saudara sekalian, ini merupakan satu usaha kecil saya untuk memperkenal dan mengetengahkan buku-buku hasil karya penulis-penulis Angkatan Sastrawan Nasional Kedah atau ASASI. Saya berharap semoga ada sekelumit manfaat yang dapat dipetik daripada setiap siri yang saya tampilkan. Kepada saudara-saudara yang sudah subscribe channel saya ini, saya ucapkan jutaan terima kasih. Manakala kepada saudara-saudara yang buat pertama kali menonton, saya mohon kerjasama saudara-saudara sekalian untuk menekan butang subscribe, butang loceng, butang like, agar saudara-saudara tidak ketinggalan setiap kali saya memuat naik video-video baharu. Di samping itu, sila tekan butang share supaya video-video ini dapat disebarluaskan seluas mungkin. Seperkara lagi, saya mohon agar saudara-saudara dapat memberikan komen di ruangan komen yang disediakan di bawah. Sokongan anda amat saya hargai. Saudara-saudara sekalian, kali ini saya berkatakan 2 buah buku lagi hasil karya penulis-penulis Angkatan Sastrawan Nasional Kedah atau ASASI. Buku pertama, Bukan Riak di Lautan, karya Abdul Rahim Omar. Ini merupakan sebuah kumpulan puisi yang diterbitkan oleh Institut Terjemahan dan Buku Malaysia (ITBM) tahun 2016. Di dalam buku ini terdapat sebilangan puisi yang dihasilkan oleh Abdul Rahim Omar sepanjang pelibatan beliau dalam bidang penulisan puisi. Kumpulan puisi Bukan Riak di Lautan ini merupakan bingkisan kumpulan puisi kedua Abdul Rahim Omar yang menyajikan pelbagai tema. Antara tema dalam puisi yang tersiar ini adalah tema agama, tema politik, cinta dan kehidupan, alam semesta, adat dan budaya. Kumpulan puisi ini dibahagikan kepada 4 bahagian yang mengutarakan penghargaan kepada Tuhan yang memberi anugerahnya, juga kepada laut yang mengajar penulis memesrai bahasanya. Penghargaan juga ditujukan kepada editor kerana telah menyiarkan sebahagian puisi penyair. Penghargaan yang tidak dilupakan juga kepada isteri tercinta yang tidak jemu untuk memberi inspirasi kepada penyair untuk menghasilkan kumpulan puisi ini. Tema agama antara yang paling menonjol dalam kumpulan puisi ini yang bertujuan untuk memberi pengajaran dan teladan kepada para pembaca. Kumpulan puisi Bukan Riak di Lautan ini dapat membentuk tamadun manusia ke arah kehidupan masyarakat yang harmoni dan sejahtera. Saudara-saudara sekalian, 4 bahagian yang saya sebutkan tadi ialah pertama, terima kasih editor. Kedua, terima kasih Tuhan kerana mengizinkan aku mengongsi segala anugerah-Mu. Ketiga, terima kasih laut yang mengajar aku
memesrai bahasamu. Dan keempat, terima kasih buat isteri yang mengongsi inspirasi. Abdul Rahim Omar bukanlah orang baharu dalam bidang penulisan, khususnya puisi. Beliau telah pun menghasilkan sebuah kumpulan puisi yang terdahulu sebelum ini, dan di samping itu banyak karya-karya beliau secara eceran telah disiarkan di dalam media-media tempatan. Abdul Rahim Omar dilahirkan pada 11 November 1959 di Payakeladi, Kepala Batas, seberang Perai Utara, Pulau Pinang. Beliau pernah bertugas sebagai guru sementara, penyelia di Lembaga Padi dan Beras Nasional, dan bersara pilihan sebagai penyelia tren Kereta Api Tanah Melayu Berhad tahun 2015. Beliau mula menulis dalam majalah Rina tahun 1974. Beliau juga menulis rencana, esei, cerpen, skrip drama radio, puisi, dan melukis kartun. Beliau memenangi banyak sayembara berkaitan dengan penulisan kreatif. Kumpulan puisi bersamanya ialah koleksi puisi alam tahun 1998, di Rumah Muafakat 2001, koleksi karya penulis Islam 2002 dan 2003, Bayi Kota Berahi 2004, Peneraju Zaman 2005, Gaza Kami Bersama Tangismu 2009, Perkebunan Iman 2010, Pohon Tradisi 2011, Alegori Mimpi dan Di Kamar Puisi 2012, Layang-Layang Impian 2012, Teng Ya Nong, Tanah Leluhur 2013, Suara Kita, Antologi 1000 Sajak Merdeka 2013, dan kumpulan puisi Renyai Pelangi 2013. Saudara-saudara sekalian, bukan riak di lautan boleh diperolehi dengan menghubungi Institut Terjemahan dan Buku Malaysia. Buku ini berharga RM20 senaskah. Anda boleh memilikinya dan boleh membacanya serta menghadam dan memahami isi kandungan puisi-puisi yang disiarkan. Selamat membaca. Saudara-saudara sekalian, buku yang kedua yang akan saya perkenalkan ialah sebuah buku yang diterbitkan oleh UUM Press, Universiti Utara Malaysia, Sintuk Kedah Darul Aman, terbitan tahun 2016. Buku itu ialah Segmen Mimpi, kumpulan cerita mini hasil karya Ibnuddin An-Sinkiri. Sesuatu yang menarik tentang buku ini, ia mengandungi 50 buah cerita mini yang ditulis semata-mata untuk mencabar minda menghasilkan karya yang bermakna tetapi pendek. Sebahagian cerita yang ditulis dalam buku ini mengandungi 100 patah perkataan sahaja, tidak termasuk jodol. Manakala yang lebihnya ditulis melebihi jumlah 100 patah perkataan. Selain cuba mencabar diri menulis cerita yang super pendek, penulis ingin membuktikan bahawa cerita mini juga mampu meluahkan cerita yang padat dan berisi. Walaupun ia hanya sebuah sorotan kecil dalam kehidupan manusia, namun ia masih mampu dikongsi dalam bentuk penulisan kreatif yang dikarang secara berseni. Buku ini meragamkan slot-slot kecil kehidupan masyarakat yang beragam suasana dan tentunya disampaikan dalam nada yang beragam juga.
satira berlapikkan jenaka berkembang menjadi kritik sosial yang mampu mencetus bukaan minda khalayak pembaca agar memikirkan dengan lebih mendalam tentang tema dan persoalan yang cuba disampaikan. Dalam kata lain, selain menghiburkan, ia juga memacu fikiran khalayak pembaca. Ia juga dapat memenuhi cita rasa serta selera bacaan sastra yang berbentuk cerita mini. Saya bacakan sebuah cerita mini yang ditulis oleh Ibnu Din An-Singkiri di dalam buku segmen mimpi ini. Nasib perempuan, halaman 32. Perempuan itu menangis teresak-esak. Bahunya menggigil-gigil. Mukanya disembamkan ke bantal. Tak tertahan lagi hiba. Dadanya dirobek belati bermata dua. Sebelah pisau, manakala sebelah lagi gergaji. Dia tidak menyangka semalang itu nasib perempuan. Setelah madunya habis dihisap, dia dibuang begitu sahaja. Satu-satunya lelaki yang paling dipercayai telah membuangnya bagai tisu kotor pengelap hingus. Dia menyesali diri yang bodoh kerana percayakan laki-laki yang betul bendul dan bodoh-bodoh cerdik, tetapi sebenarnya buaya tembaga. Laki-laki itu mensasarkan perempuan terdesak, hendakkan teman lelaki seperti dia yang kurang cantik. Sudahlah tu, dah berkotak tisu habis, kata ibunya. Ish, mak ni, mai nak layan sekali sinetron? Saudara sekalian, ceritanya pendek tetapi ada sesuatu yang mencuit hati dan perasaan. Anda harus memiliki segmen mimpi, kumpulan cerita mini, terbitan UUM Press, Universiti Utara Malaysia, hasil karya Ibnu Din An-Singkiri. Buku ini berharga RM18. Saya percaya anda tidak akan menyesal dengan memiliki senaskah buku ini selepas anda membacanya nanti. Saudara-saudara sekalian, demikianlah dua buah buku yang saya perkenalkan pada kali ini, hasil tulisan dua orang penulis Angkatan Sastrawan Nasional Kedah atau Asasi. Saya berharap ada manfaat yang saudara-saudara perolehi daripada apa yang saya persembahkan pada kali ini. Saya berdoa, semoga Allah berikan kekuatan kepada kita untuk menempuh cabaran kehidupan ini. Juga kekuatan kepada saya untuk meneruskan usaha kecil ini selagi diizinkannya. Kepada anda, para karyawan sekalian, teruslah menghasilkan karya-karya bermutu, karya-karya yang memberi manfaat kepada para pembaca. Semoga ada ganjaran di sebalik karya-karya anda itu nanti. InsyaAllah. Saya mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kemaafan daripada saudara-saudara sekalian atas segala kelemahan sepanjang persembahan saya ini. Saya amat hargai sebarang komen daripada saudara-saudara, supaya dengan itu saya akan dapat memperbaiki mutu persembahan saya dari semasa ke semasa. Sehingga bertemu lagi dalam sesi bicara buku kita pada siri selanjutnya, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam hormat.